Anda bersama saya, Mas Romalak, dalam rentasan berita edisi 1421. Antara paparan utama. Calon sendiri pun dilayan dengan buruk. Kedah tak perlu PAS untuk maju. Biarkan pembangkang menggaruk kurap dan kayap. Reda dan keberkatan apa yang dibawa PAS. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pemimpin DAP yang juga bekas Ahli Parlimen Klang, Charles Santiago, mencemuh kenyataan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang bahawa orang bukan Melayu tidak mempunyai sebab untuk takut kepada parti itu menjelang pilihan raya negeri 12 Ogos nanti. Jika Parti Islam se-Malaysia PAS Pusat tidak menimbulkan ketakutan di kalangan bukan Melayu, ia tidak perlu mengeluarkan kenyataan sedemikian sejak awal, katanya dalam satu kenyataan. Beliau menempelak PAS kerana memaksakan ideanya mengenai haram kepada orang bukan Islam. Charles Santiago berkata demikian susulan kenyataan Abdul Hadi bahawa golongan bukan Islam khususnya di Pulau Pinang tidak akan dipinggirkan sekiranya PAS diberi mandat untuk memerintah. Islam memerintah dengan adil, jangan takut. Orang bukan Islam jangan takut. Orang-orang Melayu ini sangat baik. Orang Cina, India boleh hidup di Kelantan, di Terengganu. Mereka hidup di tengah-tengah orang Melayu dengan aman. Perpecahan tak berlaku di Kelantan dan Terengganu walaupun pemerintahan Islam. Jangan takut, mari bersama kita. Cuma cara DAP, cara Pakatan Harapan ini yang kacau bilau, menimbulkan ketegangan. Kita ajak buat perubahan pilihan raya ini keluar mengundi beramai-ramai. Katanya semasa program ceramah mega PN Best di Sungai Dua, Butterworth pada 2 Ogos lalu, lapor Astro Awani. Kenyataan Presiden PAS itu jelas bercanggah dengan apa yang dilaporkan kejadian yang berlaku kepada Presiden Gerakan Datuk Dominic Lau Ho Chai pada ceramah mega PN Best di Tasik Gelugur, Pulau Pinang. Menurut laporan Malaysia Kini, bukan sahaja Dominic tidak diundang menyertai program yang disertai Abdul Hadi itu, malah beliau diminta meninggalkan program tersebut. Dominic Lau tetap hadir tetapi tidak diberikan layanan. Sebaliknya dianggap sebagai tetamu yang tidak diundang. Ketika pemimpin PN lain mengambil tempat di atas pentas, Dominic Lau bersama sekumpulan penyokong PN sekadar menunggu di tepi pentas. Ketika naib Presiden PAS Datuk Idris Ahmad hendak mengiringi Dominic Lau ke atas pentas, Setiausaha PAS Pulau Pinang Izuri Ibrahim menuju ke arahnya dan dengan tegas memberitahunya, yang tidak diundang sila tunggu, lapor Malaysia Kini. Izuri dikatakan nama yang disebut-sebut sebagai calon di Dewan Undangan Negeri Bayan lepas, kerusi yang akhirnya diberi kepada Dominic Lau. Bagaimanapun, beberapa media kemudian memetik Dominic Lau sebagai berkata beliau tidak diminta untuk meninggalkan ceramah tersebut. Sebaliknya, beliau tiba di tapak majlis ceramah Sungai Dua selepas pukul 9 untuk bertemu Abdul Hadi yang sampai lewat. Beliau tiba di tempat itu sekitar jam 10.30 malam. Kami tidak dapat berjumpa kerana dia terpaksa naik ke pentas, kata Dominic Lau dipetik media. Sebelum ini, sekumpulan ahli akar umbi PAS membantah pencalonan Dominic Lau di Bayan lepas. Akibatnya, kempen Dominic Lau di kawasan berkenaan dikatakan hambar tanpa sokongan PAS. Mengulas mengenainya, Ketua Menteri Sementara Pulau Pinang dan Ketua Pakatan Harapan Negeri Chow Kon Yew mencabar gerakan untuk menarik diri daripada pilihan raya negeri sebagai tanda protes terhadap ekstremis PAS jika ia mempunyai maruah diri. Gerakan patut berundur untuk membantah ekstremis PAS. Kon Yew dipetik berkata kepada sebuah akhbar harian Cina, lapor New Straits Times. Sementara itu, Ahli Parlimen Pakatan Harapan Bukit Bendera Sharlina Abdul Rashid berkata layanan terhadap Dominic Lau menimbulkan kebimbangan serius mengenai pendirian politik dan kredibiliti parti berkenaan. Walaupun menunjukkan diri mereka sebagai parti inklusif yang bersedia bekerja dalam gabungan, tindakan mereka baru-baru ini mendedahkan
kecanggahan ketara antara nilai yang mereka nyatakan dan amalan sebenar, kata Sharlina dipetik Free Malaysia Today. Kalau calon sendiri pun dilayan dengan buruk, apatah lagi orang biasa. Justru, apalagi sisa maruah yang ada pada parti Gerakan. Pada 18 Mac 2015, Gerakan cuba mengheret Kerajaan Kelantan dengan memfailkan saman pemula di Mahkamah Tinggi Kota Baru bagi memohon deklarasi pembatalan terhadap enakmen Kanun Jenayah Syariah 2 1993 yang pindaannya dibentangkan pada persidangan Dewan Undangan Negeri Kelantan sehari sebelumnya. Kes tersebut akhirnya ditolak oleh hakim apabila dibawa ke Mahkamah Persekutuan pada 20 Oktober 2015. Hakikatnya, gerakan yang angkuh itu sudah ditendang rakyat Pulau Pinang sejak pilihan raya umum sejak 2008. Hari ini PAS yang menganggap hudud nyawa PAS dan gerakan menjadi rakan seolah-olah sikap parti itu yang anti hudud tidak penting lagi. PAS juga bersama Bersatu yang presidennya Tan Sri Mahyadin Mohamad Yassin pernah mendakwa PAS parti ajaran sesat dan membawa fatwa songsang. Lebih tak masuk akal, PAS kini bersama dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad yang mendakwa 14 korban tragedi berdarah Mamali pada 1985 sebagai mati katak bukan mati syahid seperti yang dicanang oleh pimpinan PAS. Dalam hubungan ini, marilah kita sama-sama menghayati sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum membuang undi pada 12 Ogos nanti yang bermaksud tanda-tanda munafik itu ada 3. Apabila bercakap, dia berbohong dan apabila berjanji tidak ditunaikan dan apabila diberikan amanah pula dikhianatinya. Riwayat Al-Bukhari ayat 33 dan Muslim ayat 59. Wallahu alam. Pelbagai kerjaan yang dicapai Kerajaan Perpaduan dalam tempoh 7 bulan diberi amanah mentadbir negara oleh Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah menyebabkan pihak pembangkang terus koyak akibat dilanda kedengkian yang melampau. Menteri Komunikasi dan Digital Ahmad Fahmi Fazil berkata, kejayaan inisiatif membantu rakyat yang dilaksanakan oleh kerajaan tidak boleh dinafikan. Menurut beliau, disebabkan kejayaan itu, pembangkang tidak mempunyai modal untuk menyerang kerajaan. Sebaliknya, mereka memainkan sentimen negatif termasuk menyentuh isu 3R iaitu agama, bangsa dan raja. Kejayaan yang kita dapat lihat sekarang adalah kadar inflasi kita terus menurun dan kini mencapai pada kadar 2.4%. Katanya pada ceramah jelajah perpaduan di Semenyih, Kajang malam 2 hari lepas. Tegas Fahmi, walaupun pelbagai peringatan berhubung etika berkempen kepada pihak termasuk pengguna media sosial, namun ada yang masih mempermainkan isu 3R, katanya. Justru beliau mengingatkan semua pihak khususnya pemimpin parti supaya sentiasa peka serta menghormati undang-undang dan etika berkempen lapor bernama. Sementara itu, kerangka dasar ekonomi madani yang diperkenalkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang disasarkan untuk memakmurkan Malaysia secara mampan dan melindungi lagi kesejahteraan rakyat mendapat maklum balas positif daripada pelbagai pihak. Rangka kerja itu juga akan menjadi asas kepada beberapa dasar khusus lain termasuk Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Nasional, Pelan Induk Perindustrian Baru 2030 dan kajian separuh penggal Rancangan Malaysia ke-12. Terkini, pengeluar semikonduktor Jerman Infineon Technologies AG Infineon mengumumkan rancangan untuk membina kilang bagi mengeluarkan 200mm Power Fab SiC silicon carbide. Anwar Ibrahim memaklumkan Infineon akan membuat pelaburan tambahan sekitar 20 bilion ringgit dalam tempoh 5 tahun akan datang dalam fasa kedua pembinaan model 3 di Kulim, Kedah hasil perbincangan dengan Infineon sebelum ini. Saya mengalu-alukan pengumuman pelaburan daripada Infineon yang membuktikan kepercayaan mereka terhadap Malaysia. Pengumuman ini adalah lanjutan daripada perbincangan saya dengan pihak syarikat iaitu Ketua Pegawai Operasi Dr. Rutger Wijberg pada 24 Julai lalu, katanya dalam kenyataan lapor Suara Keadilan. Menurut Anwar yang juga Menteri Keuangan sejak 5 dekad lalu, Infineon telah menjadikan Malaysia sebagai sebuah hak penting dalam pembuatan fabrikasi wafer di Kulim dan melaksanakan aktiviti pembungkusan semikonduktor CIP di Batu Berendam, Melaka. Jelasnya, keyakinan berterusan Infineon terhadap ekosistem pelaburan Malaysia mencerminkan kedudukan Malaysia yang penting dalam rantaian bekalan semikonduktor global.
Ia menjadi pelengkap kepada aspirasi Pelaburan Nasional NIA dan Pelan Induk Perindustrian Baharu iaitu menarik pelaburan berteknologi tinggi dan bernilai tinggi bagi menyokong ekonomi global dan domestik. Pengumuman ini juga selaras dengan gagasan ekonomi madani yang mensasarkan Malaysia sebagai peneraja ekonomi Asia dan berada di kedudukan antara 30 ekonomi terbesar di dunia, tegas Anwar. Selepas pengasas bersama dan ketua pegawai eksekutif Tesla Inc. Elon Musk menyuarakan hasratnya untuk melabur di Malaysia, kini Infineon pula. Maknanya, kesan domino daripada kenyataan Elon Musk itu sedang berjalan. Justru, rakyat Kedah tidak perlu Ketua Pengarah Pilihan Raya Perikatan Nasional Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Muhammad Noor untuk jadi Menteri Besar di negeri berkenaan. Setakat ini, tindak tanduk beliau hanya menjana perseteruan di sana sini, bukannya sahabat. Beliau berseteru dengan Anwar dan Kerajaan Persekutuan menimbulkan kemurkaan Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Shah dan biadab dengan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Percayalah, untuk membina The Greater Kulim, bukan Muhammad Sanusi yang harus kalian puji serta pilih sebagai Menteri Besar Kedah, walaupun beliau mengangkat tangan gaya Anwar masa bermula ledakan reformasi pada tahun 1998. Kebetulan, Harakah Daily pada 2 Ogos menerbitkan satu fitnah yang berbunyi begini. Pendedahan eksklusif bekas wartawan jurugambar Tuan Marco mendedahkan gambar Anwar Ibrahim mengangkat tangan di mahkamah pada tahun 1998 adalah gambar yang diedit. Demikian lapor lidah rasmi PAS itu yang menjurus ke arah percubaan untuk menukar sejarah gambar ikon Anwar pada tahun 1998. Bagaimanapun, Semakan Malaysia kini mendapati gambar Anwar mengangkat tangan itu tulen. Gambar tersebut diambil oleh Ed Ray untuk agensi berita The Associated Press AP yang mengesahkannya. Kasihan Muhammad Sanusi kononnya hendak melawan Anwar, tetapi awal-awal lagi sudah terkantoi. Ayuh rakyat Kedah, bila lagi kalih bagi sama. Kewujudan kursi Tun Dr. Ismail di Universiti Kebangsaan Malaysia UKM dipersetujui oleh Kerajaan Perpaduan Madani sebagai tanda penghargaan terhadap legasi kepimpinan dan cetusan pemikiran Allahyarham yang bertunjangkan perpaduan dan integrasi kaum. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam kenyataan pada Rabu berkata, usaha serta pengiktirafan itu adalah bagi memberi ruang kepada generasi muda dan penerus untuk menyemangati sumbangan pahlawan bangsa dan negarawan ulung Dr. Ismail khususnya dalam aspek perpaduan dan penyatuan kaum. Semoga lebih banyak penyelidikan dapat diwacanakan dalam pelbagai bidang sosioekonomi, pentadbiran dan kenegaraan dengan adanya kursi ini, kata beliau. Rabu lalu, kerajaan telah menganjurkan majlis memperingati negarawan Tun Dr. Ismail Al-Haj Tonggak Perpaduan Negara sempena sambutan Bulan Kebangsaan di Dataran Merdeka Kuala Lumpur. Majlis yang dihadiri oleh 10,000 pengunjung itu bertujuan mendidik generasi muda mengenai sumbangan Dr. Ismail dalam membangunkan negara ini. Untuk rekod sejarah, Dr. Ismail Abdullah Rahman merupakan timbalan Perdana Menteri kepada Tun Abdul Razak yang dilantik sebagai Perdana Menteri kedua Malaysia pada tahun 1970. Ketika berucap, Anwar turut menekankan ketegasan dan integriti yang dimiliki oleh Tun Dr. Ismail perlu disemai dalam jiwa golongan muda berikutan mereka mempunyai tugas dan tanggungjawab penting demi masa depan negara. Aspek ini adalah daripada negarawan Tun Dr. Ismail yang perlu kita ikuti, termasuk integriti beliau dalam berpolitik. Ini penting untuk anak muda terpahad dengan prinsip yang sama untuk tangani kerosakan sosial, rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa dengan urus tata kelola yang baik, katanya. Pada masa yang sama, Kerajaan Perpaduan terus membuktikan bahawa tiada istilah meminggirkan mana-mana kaum di negara ini. Sebaliknya, semua inisiatif dan dasar yang diperkenalkan adalah bersifat eksklusif. Menimplak dakwaan setengah pihak kononnya kerajaan bersikap berat sebelah, Anwar berkata, bantuan serta inisiatif Kerajaan Perpaduan akan dinikmati oleh segenap lapisan masyarakat tanpa mengira umur, kaum dan bangsa. Beliau berkata meskipun wang kerajaan tidak banyak namun dengan tata kelola yang telus,
tanpa melibatkan kepentingan peribadi. Ia dapat digunakan bagi membantu rakyat jelata, khususnya golongan susah. Wang ada tetapi tidak banyak. Tetapi sebab kita tak sakau dan tak gunakan untuk kepentingan peribadi, masih ada rahmat dan berkat Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita bantu rakyat. Saya tegaskan, sama ada anda suka atau tidak, anda sokong atau sebaliknya kerajaan perpaduan, kami tidak akan mengubah pendirian untuk membantu setiap rakyat di negara ini, katanya ketika berucap pada ceramah jelajah perpaduan sempena PRN Selangor di Semenyih, Kajang, Selasa lalu. Perdana Menteri berkata antara inisiatif menyeluruh untuk semua kaum di negara ini ialah usaha kerajaan dalam menoktakan masalah golongan miskin tigar sama ada di bandar maupun di luar bandar. Beliau berkata bagaimanapun ketika kerajaan perpaduan bersungguh-sungguh berusaha membantu rakyat terutamanya golongan miskin tigar, terdapat ahli parlimen pembangkang yang memperlekeh usaha itu. Ahli parlimen PAS dakwa mana ada kerajaan boleh selesaikan masalah kemiskinan. Mereka lupa kalau kita ambil contoh pentadbiran Khalifah Umar Abdul Aziz dalam jangka masa 2 tahun 3 bulan selesai miskin tegar. Saya amat keras dengan isu itu, sebab itu saya cakap tahun ini semua jentera kerajaan, menteri dan agensi mesti gerak kerja untuk henti dan noktakan miskin tegar dalam negara ini, katanya lagi. Anwar turut memberi jaminan kerajaan perpaduan akan memastikan bantuan kepada rakyat sentiasa bersifat inklusif dan tidak dikhianati mana-mana kaum di negara ini. Apa sahaja inisiatif yang dibawa kerajaan perpaduan, sejuta kebaikan sekalipun, ia tetap menjadi kudis dan kurap buat pembangkang. Walaupun mereka menyedari bahawa mereka gagal dalam semua benda ketika mentadbir negara sebelum ini, namun mereka tetap menafikan dan terus berangan untuk merampas kuasa. Integriti, ketegasan dan amanah menjadi dahan berpaut generasi akan datang agar terus terselamat dalam menjaga tadbir urus negara. Bukan sekadar mendengar dan terpengaruh dengan dakwah palsu, naratif songsang, derhaka, maki hamun dan berbangga dengan pelbagai fitnah di media sosial. Gejala ini perlu dihapuskan segera demi menyelamatkan negara. Apa kata kita biarkan pembangkang berhalusinasi seumpama mabuk ketum sambil menggaru kurap dan kayap ciptaan sendiri. Kita fokus bersama kerajaan perpaduan dalam membina negara bangsa. Sekali lagi, Sultan Brunei Sultan Hassanal Bolkiah berangkat tiba di Pangkalan Udara Subang untuk lawatan negara ke Malaysia selama 3 hari bermula Rabu 2 Ogos lalu. Baginda yang diiringi Raja Isteri Pengiran Anak Saleha, Pegawai Kanan Kerajaan Brunei dan delegasi disambut oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail serta Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Dalam tempoh lawatannya ke Malaysia, Sultan Brunei turut diberikan istiadat sambutan negara di Istana Negara oleh Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandaria. Anwar berkata lawatan negara Sultan Hassanal Bolkiah itu memperkukuhkan kerjasama dalam bidang belia dan sukan serta kehakiman syariah antara yang ditemeterai melalui 2 memorandum persefahaman MOU. Saya dan baginda juga sempat menyaksikan perjanjian treaty berkaitan pemindahan antarabangsa banduan ITOP yang antara lain dijangka mampu membentuk kerjasama yang cekap antara agensi penguasaan undang-undang dan pihak berkuasa perundangan kedua-dua negara. Adalah menjadi harapan agar kesemua perkara dibincangkan dan dimeterai hari ini memacu kerjasama lebih erat dan pemangkin kepada hubungan setia kawan antara Malaysia Brunei yang lebih rapat di masa hadapan, tegas Anwar dalam hantaran di Facebook. Perdana Menteri juga sempat memperkenalkan beberapa menteri kabinet kepada baginda dan delegasinya. Menurut beliau, perkenalan tersebut adalah platform terbaik dalam merapatkan silaturahim antara dua kerajaan. Selain itu, dalam pertemuan 4 mata pula, Perdana Menteri dan Sultan Brunei membincangkan hal yang berkaitan dua negara berjiran seperti kerjasama ekonomi dan pendidikan. Moga apa yang dibincangkan ini mampu melonjakkan lagi hubungan antara kedua negara dan juga semangat ASEAN dalam menopang arus perubahan teknologi global, insya-Allah, ujar Anwar.
Sementara itu, Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang yang sibuk berkempen dalam siri jelajah Mega PN Best Kedah berkata, memilih pemimpin adalah satu kewajipan yang akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat nanti. Maka wajib memilih pemimpin yang mampu untuk menunaikan amanah bagi menegakkan Islam, katanya di Facebook. Katanya, setelah menguasai Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu, maka menjadi kewajipan bagi semua untuk mempertahankannya dan mengambil alih 3 negeri lagi. Mari kita tunaikan kewajipan ini untuk mendapat redha dan keberkataan Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tak? Abdul Hadi berkempen seolah-olah 3 negeri yang mereka tidak kuasai, iaitu Pulau Pinang, Selangor dan Negeri Sembilan, tidak mendapat redha dan keberkataan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan satu dunia tahu, Pulau Pinang dan Selangor yang tidak mempunyai hutan bala adalah antara negeri terkaya di Malaysia selain Johor yang juga tidak dikuasai PAS. Maknanya, semua negeri yang dikuasai PAS adalah mundur dan miskin. Kelakar sungguh apabila pemimpin yang gagal membangunkan negerinya sendiri menyeru supaya rakyat di negeri yang lebih maju mengundi calon-calon mereka. Sedangkan tatkala Perikatan Nasional sibuk menyerang kerajaan perpaduan yang kononnya kacau bilau dan gemar menyaman pengkritik sebuah negara Melayu Islam di Nusantara hadir menghulurkan persahabatan. Bagaimana redha dan keberkataan Allah Subhanahu Wa Taala itu boleh dicapai jika pada saat ini pun kita tahu mereka di dalam Perikatan Nasional sedang berbalah antara satu sama lain. Daripada isu bendera PAS diturunkan di Gual Periuk kerana tidak setuju dengan calon payung terjun untuk kawasan itu kepada pembakaran bendera Perikatan Nasional di Selangor. Lebih teruk lagi, Presiden Gerakan Dominic Lau yang dicalonkan di Dewan Undangan Negeri Bayan lepas dinafikan daripada menyertai ceramah Mega Perikatan Nasional di Sungai Dua, Pulau Pinang. Justru amat tepat pemerhatian Perdana Menteri apabila beliau berkata, tatkala semua calon PHBN giat berkempen menerangkan visi dan misi mereka, parti lawan pula masih berbalah antara satu sama lain dan ini jelas membuktikan mereka tiada dasar yang lebih baik untuk diketengahkan kepada rakyat. Katanya dalam ceramahnya di Lengging Negeri Sembilan. Menurut Anwar, sehingga hari ini Perikatan Nasional masih gagal menyatakan dasar apa yang lebih baik untuk rakyat 6 negeri terbabit. Bagaimana mungkin mereka menyatakan mereka pihak yang bersih dan lebih baik dari gabungan perpaduan dalam keadaan beberapa watak pimpinan mereka turut terpalit dengan kes di mahkamah, tegas Anwar. Redha dan keberkatan apa yang dibawakan PAS jika dasar pun tidak ada? Jangan harap rezeki untuk rakyat turun dari langit tanpa sebarang usaha. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Jom Channel ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada para penyokong Jom Channel dan kepada yang berminat untuk memberikan sumbangan bagi membolehkan kami meneruskan perjuangan menyampaikan berita yang benar. Sumbangan boleh dibuat melalui akaun bank yang tertera. Suara rakyat kami sampaikan demi negara tercinta. Teruskan bersama kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Masya Malak, terima kasih dan jumpa lagi. Assalamualaikum.